Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala kurnia kepada kita umur lagi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan peluang pada kita pada hari ini lagi, boleh kita bersama-sama mari muzakarah, mari mempelajari, lagi pula mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengunjungkan Allah Subhanahu wa taala, membesar Allah Subhanahu wa taala di dalam satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, minggu yang telah lalu kita bicaranya tentang Allah Subhanahu wa taala menerak ataupun menolak daripada perkataan Yahudi yang mengatakan masalahnya dah orang nak dapat kebajikan dan dapat kebaikan, maka pasti kena menghadapi kepada jihad yang tertentu, kepada jihad Baitul Maqdis dah. Tapi Allah Ta'ala jawab katanya, walakinnal birra man amana billah. Tapi orang nak dapat kebajikan itu bukan tentu kena hadap pada jihad yang tertentu. Bahkan orang yang dapat kebajikan daripada Allah, dapat kebaikan, dapat pahala ganjaran itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan orang beriman dengan hari akhirat. Maka pada hari ini kita masuk bicaranya ialah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala firman, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف wa ada'un ilaihi bi ihsan. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman pula apabila Allah Taala royak Allah Taala cerita kata orang yang dapat kebajikan itu bukan orang yang menghadapi kepada jihad yang tertentu, yakni jihad masyriq ataupun jihad maghrib, tapi orang yang dapat kebajikan daripada Allah Subhanahu wa taala iaitu orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada para malaikat dan hingga akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl kutiba alaihimul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, mereka itu orang-orang beriman, Allah Ta'ala seru kepada orang beriman. Ini yang bunyi lembut daripada Tuhan SWT kata, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi apabila ayat macam ni turun dengan kata ataupun Allah Ta'ala khitab, Allah Ta'ala menghadapi dengan cakap kata ya ayyuhalladzina amanu ni, golek ke ini ayat yang turun di Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Ayat ni Allah Ta'ala turun kepada ahli Madinah, kerana orang ahli Madinah ni hati yang terlebih lembut daripada orang Mekah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mereka itu. Sebagai takdirnya, kita takdir mana nak iman, ai imanan kamilan. Ayat ni orang yang beriman sebagai iman yang sempurna. Segala mereka yang beriman hukum qisas. Di hari ini musannif kita nak bercara pada ayat ni, nak royak, nak menyata sikit. Musannif kata hukum qisas. Apa makna hukum qisas? Yakni hukum bunuh balah ataupun hukum balah. Demo kat telinga kita kena telinga demo. Kalau demo kat lidah kita kena kat lidah demo. Hatu orang panggil hukum qisas dalam Islam. Makna Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi. Kalau ada kerajaan Islam demo pergi pukul kita suti di muka, maka kita kena pukul balas suti di muka dia. Kalau dia kerak telinga kita sebelah, maka kajian Islam pasti kena di orang kena kerak saat itu,
Ayo kena wi kada, kena wi orang yang kerak lingo tu kena kerak lingo yang sebelah. Mana kan? Jadi kalau ada seorang tu kerak lingo seorang tu, dah orang yang terkena kerak maktuk saat itu kena kerak lingo sebelah. Maka orang yang mengerak tu kerja saat itu kena tinak balas, kena kerak lingo yang atik sebelah. Jangan kurang, jangan lebih. Tu mana katanya? Kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Apa maknanya? Telah difardu ataupun telah dititah, telah ditututi, itu adalah telah difardu, yakni telah dititah dan telah difardu, telah dititah dan diperintah oleh Allah atas kamu itu akan qisas. Apa kisah? Badar. Berbalas-balasan. Balas-balas. Makna dia membunuh. Misalnya kita kata seorang ni dia bunuh seorang, maka dia pun kena dibunuh juga. Kalau dia kerak jari orang seputung, maka dia akan dikerak. Tu makna tu berbalas-balasan. Berbalas-balas ni pada segala bagai bunuh. Pada segala bagai bunuh ataupun macam bunuh. Tak kira lah. Bunuh saat ni tu kita tahu bunuh dengan pisau, maka orang tu pun kena bunuh dengan pisau. Misalnya kita tahu kalau orang ni kena bunuh dengan bedil, mana kata seorang tu pun kena bunuh dengan bedil. Misalnya dia mau ni mati dengan sebab kapok, orang tu pun dibunuh dengan kapok juga. Tu kerajaan Islam pasti kena ambil. Nah tindak ke tertengok berbalas-balas. Tu mana tahu berbalas tu pada segala bagai bunuh. Baca bagai bukan bagi dah. Pada segala bagai yang macam bunuh, sifat dan perbuatan. Sifat tu kita kata orang kena bunuh tu, misalnya kita kata hamba, maka orang yang dibunuh tu pun hamba. Sifat sama-sama sifat hamba sama hamba. Ataupun orang lelaki sama lelaki, atau orang panggil sifat. Ataupun kita tahu perempuan sama perempuan. Perempuan ni dia gitikai seorang perempuan lagi, maka dia pun akan dibalas dengan tikai juga. Tu mana tu? Sifat. Mana kata supaya dari segi sifat, perempuan sama perempuan, orang merdeka sama merdeka, hamba sama hamba. Itu masalah. Dan perbuatan yang buat tu gapo? Ada nak balas. Misalnya yang kita akil seorang tu, misalnya dengan bajak, dengan bajak sumbing, maka dia akan dibalas dengan bajak sumbing. Ataupun dia saat ni tu gitikai orang serubai, perbuatan tikai serubai, maka dia akan ditikai dengan serubai. Ataupun dia saat ni tu pergi kerak telinga seorang, maka dia akan dikerakkan telinga seorang juga. Ataupun dia motor tu dia pergi kerak jari orang seputung, maka dia akan dibalas kena kerak jari seputung. Tu mana? Perbuatan. Sifat sama sifat, kalakuan sama kalakuan, perbuatan sama perbuatan. Tengok Tuhan katanya al-hurru bil hurri. Apa al-hurru bil hurri? Yakni kita kata orang merdeka dia bunuh orang merdeka. Tengok tu. Dibunuh orang merdeka dengan sebab bunuh orang merdeka. Mana kata orang merdeka ni yang dibunuh akan seorang yang merdeka, maka orang merdeka saat itu akan dibunuh akan dia juga. Misalnya yang dibunuh orang merdeka, mana orang bebas macam kita, tak ada jadi gundik orang, tak ada jadi hamba orang, maka makna kata dia saat itu akan dibunuh juga. Misalnya orang merdeka ni macam kita, kita dibunuh si Khalid, maka Khalid tu mati, maka waris dia pun tak benar, tak beri maafan. Maka kalau ada kerajaan Islam, maka si Zaid saat itu pun dia kena bunuh semacam si Khalid. Maka si Khalid orang merdeka, maka dia tu pun orang merdeka. Makna kata orang yang merdeka yang dibunuh orang merdeka, maka dia tu kena bunuh balas. Masalah yang dibedikan seorang, ataupun yang ditikaikan seorang, ataupun yang ambil tokoh batu di rumah tah kepala si Khalid. Si Khalid mati, maka dia pun dibunuh balas, kena ambil tokoh batu rumah tah kepala dia sebutir. Tapi sifat sama sifat, orang merdeka sama orang merdeka. Tu mana kata sama-sama merdeka. Tiada dengan sebab bunuh hamba. Adapun orang merdeka ia pergi bunuhkan seorang hamba. Orang merdeka ia pergi bunuh seorang hamba. Orang yang dia bunuh saat itu, orang seorang itu hamba.
maka orang merdeka yang dibunuhkan seorang hamba gunik orang ni, orang merdeka saat ni kena bunuh balak dah. Jawab kata tak kena apa? Tak kena bunuh balak. Misalnya orang ni hamba orang gunik, misalnya kita kata nah si Umar ni hamba bagi si Khalid. Hamba bagi si Khalid, maka si Zaid orang merdeka dibunuhkan si Umar hak jadi hamba bagi si Khalid. Bermakna kata Zaid ketika ni kena bunuh balas ke tak? Dengan sebab dia tu bunuhkan si Umar saat ni, dengan dia ambil pisau ketika cerak di perut si Umar, maka si Umar tu mati. Tapi si Umar tu hamba dan gunik bagi si Khalid. Jawab ketika ni kata tiada dengan sebab bunuh hamba. Makna kata seorang yang merdeka dibunuhkan seorang yang hamba, makna seorang merdeka ini tak dibunuhkan akan dia. Dah. Makna kata dia kena bayar dia lah, kena bayar dia. Ataupun bayar gapo dengan yang sebab ia tu dibunuhkan bagi si Umar. Misalnya hamba ni kita katanya harganya atau orang panggil nak pukul harga lah. Misalnya hamba bagi si Khalid Umar ni, Umar beli 20,000. Ya seorang panggil hamba ni dia kena pukul harga. Dia serupa dengan harta benda. Maka dipukulkan akan harga si Umar saat itu harga 30,000 nak Khalid beli. Maka dipukulkan harga tu. Makna kata si Zaid hak dibunuhkan si Umar hak jadi hamba bagi si Khalid saat itu, makna Zaid kena bunuh balas tak? Jawab kata tak ada kena bunuh balas, tapi si Zaid saat itu dia kena bayar harga bagi si Umar hak yang jadi gunik bagi si Khalid saat itu. Wal abdu bil abdi, dan hamba dengan sebab hamba, atau dia panggil hamba sama hamba, itu satu sifat satu kelakuan bersama kemudian dan bunuh hamba dengan sebab bunuh hamba ni kena bunuh balas juga. Kita kata hamba bagi si Khalid namanya Umar, hamba bagi si Zaid itu namanya Bakar. Kemudian Bakar saat itu hamba bagi si Zaid, Umar saat itu hamba bagi si Khalid. Maka hamba bagi Khalid saat ni dibunuhkan hamba bagi si Zaid. Ialah kena pada Bakar. Kemudian apabila Umar yang dibunuhkan seorang hamba bagi si Zaid yang bernama Bakar, maka Umar saat ni pun kena dibunuh akan dia kerana dia bersamaan pada sifat sama-sama hamba. Si Umar hamba bagi si Khalid, gunik bagi si Khalid, dan pula Bakar hamba bagi si Zaid. Tapi Umar dibunuh akan Bakar, maka ketika ni bersamaan pada sifat, maka lazim dibunuh akan si Bakar, si Umar saat ni yang bunuhkan Bakar. Adapun kalau orang merdeka dibunuhkan satu hamba, hak ni orang panggil orang merdeka tak dibunuh, tak dikisah dengan sebab bunuhkan hamba. Ya sebab apa? Syarat pada nak kisah yakni sifat bersama kalau hamba sama hamba, kalau masalah merdeka sama merdeka, kalau laki-laki sama laki-laki. Kemudian kalau tak sepakat tentang sifat, misalnya orang merdeka dibunuhkan masalah orang hamba ataupun dibunuhkan gunik ataupun hamba, maka orang merdeka saat ni tak dibunuhkan akan dia kerana tidak bersamaan pada sifat. Wal unsa bil unsa, dan perempuan sama perempuan. Maknanya dan perempuan dengan perempuan, dan telah menyata oleh sunnah bahawa laki-laki lelaki dibunuh dengan bunuh perempuan dan diiktibar bersama-sama pada agama. Maka tiada dibunuh muslim jika hamba sekalipun dengan bunuh kafir. Mana? Jadi kalau kita kata orang tino perempuan, ia dibunuhkan masalah sama perempuan. Siti Khadijah, misalnya kita tahu Khadijah, ia dibunuh si Fatimah. Sama-sama tino sifat sama ni. Perempuan sama perempuan. Tino sama tino dibunuh gemari. Aptikan gemari gomo sitna. Si Khadijah dengan si Fatimah gomo mari. Maka si Fatimah tu mati dengan sebab ditikelkan oleh si Khadijah.
Maka si Khadijah saat ni bunuhkan si Fatimah saat ni tu, adakah Khadijah tu dikisah dibunuh balas? Jawab kata kena bunuh balas kerana sepakat pada sifat, kerana sepakat pada kelakuan, kerana sifat pada bersepakat pada masalah orang panggil keadaan perempuan sama perempuan. Kamu ada dibunuh balas kali ya tiket berapa lubang Fatimah. Deh Khadijah tiket 3 lubang sebab tu mati. Maka Khadijah pun kena bunuh balas, kena tiket juga 3 lubang semacam mana ya tiketkan Fatimah saat ni. Tu mana tu unsa bil unsa. Dan telah menyata oleh sunnah, telah menyata oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi menyatakan kena bahawa laki-laki, bahawa lelaki, baca itu, dibunuh dengan bunuh perempuan. Jadi laki-laki saat ni dibunuhkan perempuan. Dan diiktibar, apa makna diiktibar? Yakni dikira. Mana diiktibar? Yakni dikira bersama-sama pada agama. Kemudian orang jatuh pergi bunuh orang tina. Misalnya si Zaid pergi bunuh si Khadijah, maka Khadijah mati sebab Zaid saat itu pergi pukul dengan besi ataupun pergi pukul dengan kayu, Khadijah tu mati. Maka si Zaid saat itu kena bunuh balas dengan dia godeng dengan kayu ataupun pukul dengan kayu tak. Ya bunuh si Khadijah, ya pak ya hatai dengan kayu saat itu 10 tik. Si Khadijah tah palak pecah yak sembuh, Khadijah tu mati. Maka si Zaid saat itu kena bunuh balas ke tak? Dengan sebab ia pergi bunuh si perempuan si Khadijah saat ni orang tina, orang perempuan. Jawab di sini kata si Zaid pun kena bunuh balas kerana orang panggil di dalam sunnah ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang lelaki pergi bunuh perempuan dikira dan diiktibar dalam agama bersamaannya pada sifat. Walaupun ni lelaki ni perempuan, si Zaid pergi bunuh si Khadijah dengan yang godeng 10 titah kepala Khadijah, bermakna kata si Zaid itu akan dibunuh balas. Ini masalah tak serupa dengan masalah seorang merdeka pergi bunuh seorang hamba saat ni. Adapun si Khalid pergi bunuh, kita kata si Umar hamba bagi ka. Si Zaid pergi bunuh si ka. Si Umar hamba bagi si Khalid. Hak tu makna kata si Zaid tak ada kena bunuh balas sebab dia bunuh hamba bagi si Khalid. Adapun seorang yang pergi bunuh perempuan, makna kata seorang laki-laki itu pun dia kena bunuh balas juga weh. Ini sudah menyabik dan sudah warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun laki-laki itu yang bunuh perempuan sekalipun, makna dia tu akan dikisas ataupun dibunuh balas. Inilah kalau gigi sama buku bisgawa as-sinnu bis-sinni. Kalau dia mau pergi patah gigi seputung, orang yang mematah nama Muhammad, orang yang kena patah tu nama kita kata Khalid, maka Khalid tu patah gigi seputung dengan sebab si Muhammad tu gigi godeng. Maka si Muhammad pun kena gigi godeng patah gigi seputung tu makna qisas. Apa makna kisah? Asal kita pasal makna penuh kisah ni bunuh balas. Tapi berbalas-balas bukan kata pasti kena bunuh mati. Kalau dia mau dikerak linga sebelah, orang yang mengerak akan dikerakkan linganya sebelah. Kalau yang dikudungkan jari seputong, dia akan dikudungkan jari seputong. Mana berbalas-balasan pada segala bagai bunuh. Sama ada daripada kerak jari tu yang panggil masuk dalam perbunuhan dah tu. Walaupun tak bunuh mati sekalipun, dia masuk dalam bagai perbunuhan. Dia pergi kerak jari seputong. Tak ada bunuh lagi, tak mati ke seorang. Tapi ini masuk di dalam bagai nak bunuh dah tu. Walaupun seorang tak mati, tapi dia masuk di dalam macam bagi perbunuhan. Ingat mulai tu bukan tu pasti kena tikai mati baru orang ni kena balas. Tak. Kalau dia pergi kerak jari orang seputong, maka dia pun kena kerak jari seputong juga. Kalau dia pergi godeng kepala demonstrate, dia pun kena godeng kepala stick. Ini masuk dalam bagai dan macam-macam perbunuhan. Walaupun bunuh tak mati sekalipun, tapi orang panggil sebuah godeng kepala stick, masuk di dalam macam perbunuhan. Pergi kerak jari seputong, masuk di dalam macam perbunuhan. Dia pergi kerak linga sebelah, ini masuk di dalam bagai macam perbunuhan. Itu dia. Maka tiada dibunuh, tak dibunuh Muslim, orang Islam, tak dibunuh orang Islam, tak dibunuh
jika hamba sekalipun, jika orang Islam tu hamba orang, guna orang. Nah, deh, tak dibunuh orang Islam, orang Muslim hak dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Islam tu mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tak dibunuh orang Islam dengan sebab dengan bunuh kafir, yakni dengan sebab yang dibunuh orang kafir. Orang ni orang nak Islam, sama ada orang Islam tu orang merdeka ataupun dia tu orang hamba orang, guna orang seperti Umar hamba bagi Khalid, gi bunuh kita tak Aidan ataupun Aidam. Orang kafir, kafir tu tak kira lah kafir Buza ko ataupun kafir Yahudi ko ataupun kafir Nasrani, masuk dalam kafir. Makna kata orang Islam sama ada dia orang merdeka ataupun dia hamba orang, maka dengan sebab dia pergi bunuh kat orang kafir, maka dia saat ni tak dibunuhkan bala, kerana orang Islam ini terlebih mulia di sisi Allah lebih daripada orang syirik dengan Allah orang kafir ini. Sebab tu orang Islam apabila dia bunuhkan orang kafir, sama ada daripada kafir Yahudi, kafir Kristian, apa kita katanya kafir Buza, maka orang Islam ini tak dibunuh balas dengan sebab dia bunuh kafir, walaupun dia tahan orang, tak dibunuh balas. Dan jika merdeka sekalipun, apa jika merdeka? Yakni orang kafir bukan hamba orang. Orang hak bunuh orang kafir itu dia orang hamba orang. Misalnya si Umar hamba bagi Khalid, gi bunuh orang kafir itu bukan hamba orang lah. Dia tu orang merdeka, orang bebas macam kita. Walaupun lagu tu hamba orang Islam dan hamba tu dia tu Muslim, gi bunuhkan orang kafir, orang merdeka, makna kata dia tak ada kena bunuh balas. Ni masalah tu bit 23. Deh, orang merdeka dibunuh balas dengan sebab dia bunuh orang merdeka. Ataupun hamba orang, guna orang si Khalid, ada hambanya Umar, Kamar dia Zaid, adanya hambanya Bakar dibunuhkan akan Umar, masalah, maka kena bunuh balas. Ataupun perempuan bunuhkan perempuan, maka yang membunuh dibunuh balas. Ataupun orang laki-laki dibunuh perempuan, ataupun perempuan dibunuhkan laki-laki, maka dikirakan pada syarak ataupun waris pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang panggil di antara lelaki dan pula perempuan bunuh dia mari, kira dianya bersamaannya pada hukum syarak, kata kena bunuh balas weh. Bukan orang tino bunuh orang yatim, orang tino tak ada kena bunuh balas, ataupun orang yatim pergi bunuh orang tino, perempuan tak ada kena bunuh balas lagi, tak kena bunuh balas. Dan masalah yang keempat, masalah yang keempat kita hurai sikit-sikit. Masalah yang keempat ini orang panggil apa? Orang Islam, orang Muslim, dia tu orang hamba orang, ataupun dia tu orang merdeka, dibunuhkan orang kafir tu merdeka, tak ada kena bunuh balas. Ataupun orang Islam tu dia tu orang hamba orang, dia tu guna orang, dibunuhkan orang kafir tu, orang kafir merdeka, ni pun tak ada kena bunuh balas, tak menyampai hukum kisah di atas orang Islam. Kamade kalau kita kira ni hukum syarak ni hukum syarak. Tapi kalau kita duduk nari arak deh. Ni ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, muka 55 tengah tu. 55 muka safah nama cerita temung deh. Jadi kalau kita duduk nari arak deh. Kalau kita lakah tah tembok tah batah. Nah, tembok batah tu tengah-tengah pakai tembok, tengah pakai batah tak apalah. Deh. Kalau kau mau kita kapung-kapung kecek batah, kalau kau golok kau nang je tak kecek batah, balah riu buku tembok dengan batah. Hai, bukan batah, dia tu batah benda. Hai, tak apa-apa batah, kau boleh panggil batah. Dia benda tu hai tembok ni. Tak apalah, teh balah mek situ dia nak balah lagi. Deh. Supaya bajak dengan pareh. Hei, mau kawai tak panggil bajak, panggil pareh. Hai, mau kawai pareh. Duk balah buku nama supaya fok angkai puluk, dia mau duk cerita fok jangkai puluk. Dia mau tanya mu mari kereta apa? Dia kata kawan mari kereta cak putih.
Seorang ni jawab. Ni nak ya tu orang mari tah tulah, tah kereta tulah mari ke pulau. Kawan mari kereta cak putih. Kau seorang lagi, mu mari kereta anak, kereta Isuzu. Isuzu pocak putih. Hak ni haji hak Isuzu. Dak balah kereta tulah tu. Ni dak oyak tetenge jiho, hak ni dak oyak tetenge cak. Nah, siapa bajak dengan pareh, masalah tembok dengan batas tu. Duk bala weh buku caknya. Mari kata cak apa? Cak putih. Pada mana mari apa? Ya kawan jihad Isuzu. Duk bala. Kemudian dalam syariat ni duk bala tetengge masalah ke apa? Ni khilaf ni. Kemudian orang Arab kalau kita lakah tembok lakah batas dah. Arab berhenti kata cak dia tak tepuh. Kalau kita duk di Suria, duk di Suria. Kalau kita lakah tembok, lakah batas, kalau lakah kereta mai dah, kalau lakah cung dah, kereta break. Kenapa? Orang Arab ia tak tepuh orang sama sekali. Ya kenapa ia tahu? Apabila ia tepuh orang, hukum kerajaan, hukum wad'i itu kena duduk di dalam jarak sampai mati. Nak bayar tak leh. Nak ukur harga nyawa seorang ni, nak ukur dengan harga daripada duit dah kita benda tak boleh. Sebab tu orang Arab apabila kita lakah tembok fiah, lakah batas fiah, walaupun kereta dia degah mai, yung berik nyacah-nyacah. Kenapa? Kerana apabila dia pergi tepuh orang seorang ni, dia nak bayar dengan duit tak boleh. Kalau misalnya nak bayar 10 juta, 5 juta, 14 juta, 20 juta, orang tak seh. Sebab nyawa seorang ni tak boleh dibelikan dengan harga duit. Lepas tu orang tu tak jam. Lalah nak masuk gok. Bayar tak boh. Kalau keluarga tak samih, keluarga tak maaf, orang ni akan lekat jarak sampai mati. Nak perakan baik mohita tak boleh. Mohita boleh perakan. Kadang-kadang kata ludah puluh je. Jok ke baik 30,000 cuk dah. 1,000. Tak kan? Mohita. Tapi nari Arab dia kira berat benar. Kalau kereta kita tepuh orang ni kalau orang warah bagi si mati tak maaf, orang hak tepuh orang jinjak orang tu dia kena duduk dalam penjara sampai mati. Tu undang-undang dia. Lepas tu kalau kita mari kepada undang-undang Allah, undang-undang yang ada dua. Ada al-qanu asy-syar'iyyu, ada al-qanu al-wad'iyyu. Ni qanun bagi buat ngaji ke ngaji san, ataupun ngaji bomo goe, ataupun buat jadi tanai, ataupun buat jadi datuk yutitam di san ni. Ya ada dua datuk ni, ada datuk yutitam duk kerja di san, hak ni nanti bercara buku-buku hak sakut dengan undang-undang Islam. Kemudian buat jadi datuk hak kerja atas san dia kena reti dua undang. Yang pertama undang Quran, undang hadis ataupun al-qanun syar'iyyu. Undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ni, orang nak jadi san ni kerja nak jadi tok kodi dia kena reti. Bukan duk-duk nak tok kodi we kena periksa, kena gapo, kena sab, masuk gi lepas ke tak lepas soalan mari lagu ni, hak Islam kata lagu ana masalah. Misalnya soalan masalah ni, hak Islam kata ana apabila gi beripun perbalahan di antara keluarga buku saka. Kena jawab. Cara Islam. Cara masalah kita kata, cara hak masalah kita kata buku saka. Hak dalam Islam apabila mati si Anung bin si Anung si Muhammad mati tinggal anak 3 orang. Nak jawab lagu anak adalah soalan al-qanun syar'i. Di dalam undang-undang Islam, dalam undang-undang Allah Taala jawab kena. Mati seorang, tinggal anak tino seorang, tinggal anak jantan 2 orang. Patut anak jantan boleh kaya anak tino boleh kaya anak. Ni undang-undang Islam. Lepas tu misalnya di dalam undang-undang wad'i, undang-undang kerajaan, undang-undang dunia lagu mana? Apabila seorang tu mati, harta ni tak ada tukar nama lagi. Tak ada tukar nama. Nama pok dia lagi. Hak 100, 200, 300, 10 rang ni nama pok dia, nama mak dia lagi. Pada walaga nah. Hak ni di dalam undang-undang kerajaan tu kena letak pucakan moradu ulu. Sebab nama tu tak ada tukar lagi. Nak bagi tak lagi. Sebab tu orang kena reti undang-undang dunia, undang-undang akhirat, undang-undang Allah dan undang-undang undang-undang dunia yang diletakkan oleh manusia. Kemudian di dalam Islam kita, apabila mati seorang dia yana nyawa orang seorang, Allah Taala dan Nabi royak mengatakan seorang ni kita tahu si Muhammad, si Zaid mati. Nyawa orang seorang di dalam Islam taknya ana
Islam tak 100 ekor unta. Nyawa orang-orang kalau nak bayar secara dia, secara bayaran, kena bayarnya 100 ekor unta. Jari seputong, seekor unta. Jari 2 putong, 2 ekor unta. Jari 3 putong, 3 ekor unta. Jari 4 putong, 4 ekor unta. Lingga sebelah, seekor unta. Ini dia di dalam Islam ataupun deraan daripada Allah kena bayarkan unta. Kalau orang tu mati seorang, dia kena bayar 100 ekor unta. Lepas tu 100 ekor unta cuba pergi pukul dengan harga lain berapa. Boh kita tahu unta saat ni tu berapa. Kalau kita misal mudah-mudah. Kalau ada unta kita buh lah unta murah-murah tu kita buh harganya 30,000. Nah kita buh lah harga murah tu 30,000. Unta saat ni murah. Kalau unta mahal, unta merah tu 100,000 nak kata. Orang panggil Humairah. Unta merah ni 100,000. Nah kita buh unta merah lah. Unta harga murah 30,000 saat ni tu kita gikung dengan 100. Tu baiknya ana duit kita. Dah. Ya kena bayarnya berapa? Kalau kita kata dah. Dah 30,000. 30,000 kau. Seekor unta. Gikung dengan 100 ekor unta. Tubiknya 3 juta. Makna kalau kita buat harga murah tu. Harga murah. Bermakna kata nyawa orang seorang. Kalau kita pergi pukul Allah Ta'ala royak 100 ekor unta. Baru bersama dengan 100 ekor unta kena bayar bagi orang yang membunuhkan seorang. Kalau waris diwarah dia tu maaf. Misalnya kita kata orang ni mati, si Zaid ni mati dengan sebab si Khalid bunuh si Zaid. Maka si Khalid saat itu dah jatuh gini dia kecek dengan keluarga dia, pas keluarga dia pun kata tak apalah si Khalid nak buat kerana Zaid tu mati, anak dia pun tak apalah, ayah dia pun mati, keluarga tu mati dah. Lah mana tak hidup kelik dah. Tapi tak apalah kalau tak bunuh si Khalid tak apa, si Khalid tu bayar. Dia wisami, dia maaf dengan keadaan walaupun lah mana mati dah. Nak panggil nyawa si Zaid mai semula pun tak boleh dah. Kalau mati pun mati saja itu. Ataupun kalau di dalam undang-undang Islam, kerajaan Islam, si Khalid kena bunuh bala. Ya bunuh dengan gapo? Bunuh dengan pisau. Si Khalid kena bunuh dengan pisau. Kalau si Khalid ambil kapak takir pala Zaid, maka si Khalid kena mati dengan sebab kena ditakir. Kamada si Zaid kena takir sebab mati kena takir oleh si Khalid. Maka si Khalid pun kena takir dengan kapak apote. Si Khalid ni takir Zaid 15 ti, tak pala mati. Maka si Khalid kalau nak bunuh balah kena takir kapak 15 ti. Tu makna tu qisas. Tapi belah balik ni waris bagi si Zaid ni maaf. Dia tak apa si Khalid nak panggil nyawa semula pun tak boleh dah. Kalau kacau-kacau nak hidup tak boleh dah. Tak apalah, tak salah, tak usah bunuhlah si Khalid. Ya maaf pada si Khalid. Anak bagi si Zaid pun maaf, bini dia pun maaf, keluarga dia pun maaf. Maka si Khalid kita ni dia kena bayar dia. Apa makna dia? Kena bayar dia 100 ekor unta. Kita bolah seekor unta 30,000. Maka 100 ekor unta yakni 3 juta. Nak bayar 3 juta. Tak boleh kurang tu. Tu makna kata 100 ekor unta. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Maka barang siapa yang membunuh, barang siapa yang membunuh, orang mana yang bunuh, kita kata si Khalid pergi bunuh si Zaid, ataupun si Umar pergi bunuh si Bakar, ataupun kita kata Muhammad pergi bunuh Qasim masalah. Orang yang membunuh ni yang dimaafkan baginya bagi yang apa? Siapa yang membunuh. Jadi makna kata si Khalid dimaaf akan dia dengan sebab dia bunuh si Zaid. Kan kata yang dimaaf baginya bagi siapa yang membunuh. Maaf ni daripada saudaranya, saudara bagi si Zaid yang kena bunuh. Saudara bagi si Zaid yang kena bunuh oleh si Khalid ni, maaf kepada si Khalid. Tak apalah Khalid, Zaid tu mati dah, kita misal nak mudah nampak tu. Tak apa saudara yang kata anak dia, keluarga dia, kerabat dia tak apalah si Khalid, tak apa kami semua maaf. Tapi kena bayarlah
Dek, kami tak ambil kau, tak ambil buku. Tak mau ambil buku, tak mau ambil salah. Lagi pula kami tak mau bunuh kamu kelak. Hei si Khalid. Tapi apabila kamu saat ni tak dibunuh balas, tapi kamu kena bayarlah godera bayarlah kau salah kamu atau bayarlah kau silap kamu, orang panggil uqubah daripada agama. Gapo dia? Maaf daripada saudaranya saudara bagi seorang yang dikena bunuh seperti Sizik akan suatu maaf akan si Khalid sana itu akan suatu yang dia bunuh akan Sizik ini. Kemudian apabila dimaaf kepada si Khalid daripada bunuh balas dengan ditinggal qisas, tinggalkan bunuh balas daripada al-qatil ataupun yang bunuh. Karena Nabi SAW kata al-qatil wal maqtul finnar. Ni Nabi sebut al-qatil wal maqtul finnar. Bermula seorang yang bunuh dan pula orang yang dikena bunuh di dalam neraka. Hak ni aku mana? Hak ni duk balah pergi mari siapa bedih, siapa balah buku saka misalnya. Dan ni banyak ni duk balah pusaka, bedih dik beradik. Hak ni neraka ni. Ada apa masalah orang yang kena bunuh, dia tak ada salah apa, tak ada silap apa. Dia tak ada silap apa, tak ada salah apa. Hak ni orang yang kena bunuh tak ada berdosa apa, tak ada orang mari bunuh dia. Maka orang yang membunuh ini kena bunuh balas ni. Hadis Nabi ta al-qatil wal maqtul finnar. Hak ni duk balas buku saka. Banyak gaya dok nak tak majlis apa majlis nak segak tak boleh lah ni. Balah. Anak ni ada anak jatuh, anak tino, nak buat lagu mana wimuk tu mati derah-derah sebab nak ambil saka. Lepas tu ni benda berlaku sungguh ni di kawasan kita 3 wilayah. Mari duk jumpa, mari semua mari hajat gapo kita ini mok ya tu teriak. Nah, anak ni dah pergi minta buku jing, buku hatu, buku kenak diwak cenghai po itu wimuk makan mok jadi seponok gila, jadi tak horpo, jadi saseh. Mok ni habis ngamuk, sakit lagi, malam nak tidur tak leh, kadang nak makan tak leh, nak tidur tak leh. Sebab apa? Sebab anak pergi cari barang sehe-sehe, wimuk tu makan ataupun wak di atas rimuk. Sebab nak wimuk tu mati derah-derah. Sebab apa? Nak kepada pesaka tanah yang ada dekat dengan mata kapal tubek. Waliyazubillah. Ni nak yata akhir zaman ni, akhir zaman benda boleh jadi berlaku ni. Nak ke harta tak nampak dah ni kata mok kanun kita melahirkan kita daripada merah-merah perak kita siapa besar, tapi kerana tomok kepada harta benda dunia, gelap mata dengan harta benda dunia, sanggup nak bunuh mok. Waliyazubillah. Ni akhir zaman ni berlaku tak lama ni. Allah Taala pak-pak. Patu fok ya mai minta menjajak babot, minta tolong jajak sikit gawa. Yak ni nak wimuk ya sak ni segar, sak minta wi anak ya tu masuk ke imam. Muk ya tu minta nya kita mai jajak, nak wi anak ya tu masuk ke dalam imam.
Ni berat ni berat ni kita sungguh ambo tu lumayan hajat 2-3 kali kok muk yo ni. Kalau muk yo mari duk menangis duk teriak ya tak apa ni jangan terlalu anak yo ni sanggup nak bunuh muk saat ni tu kerana nak pada harta benda yang ada di kawasan mata kapal tu sebab tanah tu mahal. Lepas tu kalau kita siapa setara ni wal iazubillah syurga tak bau dah lah kita ni. Tak bau syurga dah. Tak usah duduk Tuhan tak terima. Tak usah duduk minta apalah Tuhan tak kabul. Sebab apa? Kita menyakiti kepada mak kita kerana Allah Ta'ala kata wala taqul lahumā uffin wala taqul lahumā uffin wala Tuhan kata mu jangan kata bagi dua ibu bapa kamu lah fa'uf. Auf tak boleh kata dah. Hei, mak tak mungkin situ start bila kata oh malah oh dah tu. Auf tu Allah Ta'ala beri misal. Allah Ta'ala buat mumasalah tapi orang panggil seumpama auf. Kita kata auf tu pun teruk dah orang panggil kalimatul iza. Yakni perkataan yang membawa pada menyakit kimuk tak boleh. Auf tu termasuk di dalam bagai perkataan menyakiti. Tuhan beri misal lepas tu mak tak gibli barang tak malah ko. Maka ada mak tu mungkin buat kata mak dia buat diri. Kadang-kadang nanti bengang mak ni ni orang panggil masuk dalam kata uf lah ke. Uf ni Allah Ta'ala beri misal ya kata mu tak boleh kata uf tu tak boleh kata dah pasal pak mak tumbuk mak godeh mak hak ni kalau kita ngaji lek usul fiqh orang panggil qiyah aulawi. Apa qiyah aulawi? Qiyah yang terlebih utama. Kau sepak tumbuk godeh mak kau teruk lagi uf pun tak boleh kata dah. Tentu makna kita masuk dalam qiyasun aulawiyun. Dah. Kemudian masalah bunuh ni ia tupik pada dua bunuh. Yang pertama bunuh dengan sengaja. Yang kedua bunuh dengan gawak. Pertama bunuh sengaja, bunuh dengan sengaja. Yang kedua bunuh tersalah. Bunuh tersalah. Yang tiga orang panggil syibih bunuh. Ni tu baik 2-3 kali bab bunuh ni hak dia kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha. Bunuh ni tubik pada 2-3 perkara. Yang pertama bunuh dengan sengaja. Orang panggil qatluhu 'abdan. Yakni bunuh seorang dengan jalan sengaja. Demo tu tak ada salah gapo. Kita lengik dia, ambil kayu goda pai-pai dengan sengaja. Maka bunuh dengan sengaja hukum di Islam ni qanun syar'i ataupun undang-undang Allah. Demo ni kena kisah, kena bunuh balas kalau ada kerajaan Islam. Di hari ini orang bunuh balas tak ada sebab kerajaan tak ada. Kerajaan tak ada, kerajaan Islam tak ada. Kalau zaman dulu kalau kita pergi ke Mekah ada. Zaman 40 tahun dulu, 50 tahun dulu, dia pakai kak situ tu dah. Kalau buat bunuh orang, dia bunuh orang dengan pisah. Kita tubik tak pisah oleh sofa Marwah tu dia ada padai luar situ, dia pekuk mata hitam. Dia pekuk dengan kain hitam, belunjuk. Lepas tu orang nak bunuh balas tu. Hak kerajaan wakil mari tu tubuh besar, tubuh kelam buat besar-besar. Dia kena asah pisah dia tajam. Pas dia cedek kan menyok panas situ. Kalau fok curi hanya cedek menyok panas. Lepas tu kalau fok ni dia bunuh orang, maka kerajaan ambil orang bunuh orang dia igat. Kamu dia lek waris waris orang yang kena bunuh maktul yang kena bunuh tu, dia tak maaf. Lah mana nak bunuh balah. Tak se duit, tak se gapo, tak se dia. Maka kerajaan ambil orang ni kena bunuh balah. Kena bunuh balah tak berlunjuk, kamu diikat dengan kain hitam. Ikat dengan kain hitam, berlunjuk. Pas kerajaan saat ni tu orang dia saat ni tu tubuh kelang-kelang hak besar-besar, berdaya tajam kena asah prah. Teratakir batu pain, pecah dah. Deh. Kalau orang yang nak membunuhkan seorang pasti kena pisah tu tajam. Tak boleh lu tak tajam nak krak jadi zoling. Piah tu kan? Pom. Tu kepala marah yak macam. Kalau misalnya hidup kerak waspo gaji tak boleh. Hak tu syarat murih.
Syarat takwil kerana masuk di dalam kezaliman apabila kita bunuh orang. Tapi kena pakai besar tu, piah tu, cabut palah darah macam. Deh. Tu orang panggil bunuh dengan secara sengaja. Ya bunuh orang sengaja. Yang kedua, ya bunuh orang panggil di atas jalan. Apa? Tersalah. Deh. Qatluhu abdan. Yang kedua, qatluhu. Deh. Apa dia? Orang panggil khata'an di atas jalan tersalah. Misalnya orang ni yang pergi bukit. Yang pergi bukit, yang nak apa? Nak teplan tau. Teh ciding duduk le batah paduk nusuk deh waktu malam kak malam bulan gelap. Duk nusuk deh pakai pelita kan apa kabat duk tengok nampak mak nah pelita saat ni tu duk lawan dengan mata pelanduk. Ya duk nusuk belah balik batu. Kamar dia nak berdeh pelanduk. Kamar dia berdeh pelanduk, ya niat nak berdeh pelanduk tak masuk kiri dia berdeh. Tapi dia tak nampak orang duk lek sana pelanduk nu kena demo lek sana tak ada kena pelanduk. Ini orang panggil ya bunuh di atas jalan salah. Bukan dia sengelai nak bunuh orang lek sana, tapi dia kena orang lek sana. Maka lagu ni orang panggil bunuh tersalah dah. Maka orang ni tak ada kena bunuh balas, tapi dia kena bayarlah dia. Tengok lagi. Kama dia akan suatu dengan ditinggalkan kisah daripadanya daripada yang membunuh dan gugur kisah. Apa gugur kisah? Yakni lepas bunuh balas. Mana dia tak ada kena bunuh balas. Gugur dengan maaf setengah. Yakni setengah daripada waris dan kerabat bagi yang kena bunuh. Makna gugurlah masalah kisah dia bunuh balas dia dengan sebab dimaafkan oleh salah satu ataupun setengah daripada keluarga bagi orang yang terkena bunuh ataupun maktul sani. Atau daripada setengah waris. Ataupun daripada setengah waris bagi si mati tu maaf tu dia, maka dia saat ni tu tak ada kena bunuh balas orang si pembunuh ataupun qatil yang membunuh kepada si kawa. Si Zik saat ni ataupun si Zik dia bunuh si Khalid, maka Khalid mati. Maka Zik saat ni tu dimaaf oleh setengah daripada kerabat bagi si Khalid ataupun waris, maka si Zik jika ni tak ada kena bunuh balas. Tapi gapo yang kena buat tengok. Fattiba'un bil ma'ruf. Maka ikut tutup. Maka tutuplah. Ikut tutup dengan ambil dia. Kena ambil dia. Makna kata si Zik bunuh si Khalid, waris bagi si Zaid si Khalid tu maaf kepada Zaid ataupun daripada kerabat yang maaf setengah-setengah tak apalah si Zaid mu tak ada kena bunuh balas, tak apalah kerja tak bunuh balas akan dikau, tapi kami nak tutup pada engkau daripada bayaran dia. Dia tu macam mana? Ialah 100 ekor unta. Kalau tak nak bayar sekaligus 3 juta tak kuasa wak sore. Sore 100,000 semulai ke 50,000 semulai ke janjilah masa apa tahun kena habis pada mau buat sore itulah asyoran ke rumah apa tahun siapa 20 tahun deh sore 3 juta beli rumah 3 juta lepas tu ambil duit bank dah ambil duit daripada bank buat sore cak finance dengan bank dah lepas tu bayar ke bank 15,000 masa 20 tahun. Misalnya kita tersizik saat ni nak bayar dah sekaligus tak kuasa sebab ia pun duit tak ada. Apabila ia duit tak ada maka wak syurel lah. Misalnya sebulan 15,000 ke ataupun 20,000 cak kita kata 20,000 ni dalam masanya berapa tahun hak 3 juta. Janji je kaji awak janji situ. Misalnya masa 10 tahun ke apa stimus nak habis tu. Orang panggil dia bagi si Khalid yang engkau bunuh si Zaid, engkau nak habis tu nak bayar. Kalau engkau ada duit 3 juta engkau bayar lah 3 juta. Tapi kalau engkau tak kuasa, yakni akan bayar di atas asyuran sikit demi sikit demi sikit siapa habis daripada dia pasti sebelah balik keluarga bagi si Khalid tu kena tutupkan dia tu kepada si Zaid tidak kurang walaupun sikit. Wa adaun ilaihi bi ihsan. Dan pula gawa dan menunai dia jadi bayar dia. Bayar dia tunai dia
kepadanya nah kepada siapa? Waris-waris. Atau nyo tu tak rojok tapi menyatakan domain tu yang menggawa, yang mengampung tu. Dan pasti dan menunai, yakni membayar. Kepada dan menunai dan membayar dia kepadanya, kepada siapa dia? Kepada waris-waris dia lah. Siapa dia? Dinyo tu, nyo tak rojok. Waris-waris yang mengampung dengan kebaik, dengan tiada loket dan tiada kurang. Makna kata sebelah balik zaid kena bayar kepada waris warah bagi si Khalid saat ni tu. Makna kata tak boleh loket lah, tak boleh kopi kena bayar. Misalnya kita nak bayar 3 juta selalu tak kuasa, kita pun duit tak ada juga. Misalnya si Zaid dia bunuh si Khalid, maka lek waris temu tak apa Khalid, aku maaf padamu. Aku maaf dah, si Zaid tak hidup lagi semula dah. Si Khalid tak hidup lagi semula dah, aku maaf padamu wahai si Zaid. Waris warah kerabat adik-beradik anak beranak dia tu maaf kepada si Zaid. Tapi syarat aku nak kepadamu ni bayar dia. Bayar bayar masalah kesalahan kau bunuhkan si Khalid Sani. Maka bayar saat itu orang panggil tak leh kurang, tak leh loket, tak leh kurang walaupun sekut walaupun sama daripada dia yang gawa dengan sebab si Zaid tu bunuh si Khalid. Deh. Lepas tu kalau si Khalid tak bayar, tengok. Tak maaf. Lagi pula tak lepas, daripada tak lepas berdosa sakutnya dan terlekatnya pada zimah bagi si Zaid itu dengan sebab dia bunuhkan akan siapa dia? Akan si Khalid. Lepas tu orang bunuh orang ni dah. Makna kata kalau kita pahala kata boleh bunuh, hak tu dosa lah jatuh agama tu. Pergi berdaya tu pada mata tak leh berdaya dosa besar. Tak apa aku ayat tak apa. Dia pergi maaf, dia pergi pahala bunuh orang ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak leh. Kalau kita pergi pahala darah orang ni zuhir kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun zuhir kita dengar dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tak tahulah hati dia kufur dengan Allah, syirik dengan Allah, kerana hak tu hadia wa hisabu Allah. Tapi zuhir dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini haram kita bunuh dia. Kalau kita tak apa, kawan kata kawan tak apa, bunuh bunuh. Kita memperhalalkan perkara yang haram. Apabila kita memperhalalkan perkara yang haram, kita jatuh di dalam kekufuran, di dalam murtadun. Sebab tu orang yang mengizin bunuh orang ni masuk mengaku tak tupik ni. Ingat mulai dia buat mudah-mudah. Sebab Nabi kata al-muslimu akhul muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Nabi kata al-muslimu akhul muslim, orang Islam saudara bagi orang Islam, haramun damuhu, diharamkan tumpah darahnya. Nak tumpah darah tak boleh. Kajian Islam pasti kena jaga orang Islam sama Islam. Lagi pula wa maluhu, dan harta dia. Kita nak gimik mutu dia, mik kereta, wak kena ataupun nak kena, tak boleh. Warga dia. Wa irduhu, dan pula kemaluan. Kita nak tunjuk mata dalam kedam, mung ni tak bayar hutang aku, mung gini, mung nanti bodoh gini, tak boleh. Ini pasti kena jagakan kemeruhan bagi sama-sama Islam. Lepas tu kita tak apa, kawan tak apa, pergi bunuh dia. Orang ni masuk mengaku tak tupik nah, sebab dia pergi pahala benda yang haram. Ni banyak ni deh, duk berlaku di tempat kita ni banyak deh. Banyak bunuh orang, banyak gapo, semua ni banyak ni. Malaikat kita terlagu ni tak apalah. Ada satu ketika dia mau tanya Tok Dalo. Dia mau tahu kagu mana, dia mau tanya Tok Dalo, ya Tuan Guru, kalau lah kampung kita yang ni zoling. Zoling sungguh lah. Siapa orang kampung nak duduk tak seni, tak sedap dengan sebab dia. Lepas tu orang kita tanya, ya siapa dia? Baboteh Panjang. Anak murid Tok Dalo, yakni Tok Guru kepada Babot Panjang. Ni cerita hak dulu. Jadi Tok Guru kita biasa cerita daripada mula Haji Ahlan, daripada Haji Husin kita ceritanya. Jadi Baboteh dia tanya Tok Dalo, anak murid dia lah, Baboteh buka pondok Sepanyol, Tok Guru bagi bawa Sepanyol. Dia kata, ya Tuan Guru, adakah boleh orang ni duduklah kampung yang ni zolim?
Ya ni karut sampai kapun buat kerja pun bahaya. Dan sebab ya jadi susah. Anak dara orang tak boleh kelipar, bini orang tak boleh kelipar, barang orang punya gomo. Jadi dengan sebab ya seorang ni orang nak buat amal ibadat payah. Nak mengaji payah, nak gesejik pun takut dengan sebab ya. Tika ni boleh kedak kita nak bunuh orang macam ni. Babo kata kan, babo kata kalau siapa tahap orang lain kapung takut nak buat amal pun tak boleh, nak dara orang pun tak boleh kelipar dengan sebab dia musnah kapung habis. Tika ni ulama kata diperharu akan dia. Kalau ia ada susah orang ramai. Kalau ia ada tu kena orang ramai. Sebab dalam masyarakat kapun nak buat kerja hak agama nak mai sejid pun takut, bini orang pun takut nak pergi dengan sebab ia. Maka tu dalam kata tika ni harus dibunuh akan dia. Tu kena tengoklah apa tahap mana. Supaya ni amo nak bisa sagi. Amo nak bisa supaya orang ni karuk doa dok kena orang. Kita tahu dah ibu mana dok kena moh kita. Siapa keluarga kita jadi selerok cincalong, jadi panas sebalah laki bini, lepas puyuk cabut batanya aja. Kita tahu ibu dok mai tapi kita nak cocong tak boleh sebab dalil tak ada, saksi tak ada. Saksi tak ada. Lepas tu kalau kita nak pergi buat amal persis senjata pakai ataupun nak pergi senjata sulit buat amal tak. Jadi kata tok guru kita daripada mullah siapa dia? Mullah Baba Siwara. Sebab Siwara ni dah Baba Siwara kita banyak buat terima dia. Dia katanya amal hak kuwi kemung ni mu jangan duk pakai awak ikut sel lah ya kata. Jangan pakai ikut sel. Alat-alat sulit, alat senjata sebab tok guru ada anak panah malai ada senjata pakai. Sebab tu orang yang mengatuk guru ni kalau dia kena jatuh pakai tok guru, orang ni lah 7 lapis habis pok dia. Sebab tu jangan tok guru asal tu pok dak tepi pondok dah. Berakhir duk main dengan babo-babo ni. Lepas tu mulah babo sik kata nah, kalau orang buat kemung, buat kenak kemung, buat nyanyai pada mung keluarga mung, kalau mung air mata tak titik dah bombing mung jangan guna alat ni sama sekali. Kenapa? Kalau mungkin guna alat ni dengan tak bertepat, kamu itu akan disoal, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila demo mai zalim kita, mai kenak kita bermacam-macamnya, kenak keluarga kita. Kenak keluarga kita, pondok kita, ke kampung kita, rumah kita, masalah siapa kita nak duduk tak boleh tahu habis dah. Bini pun jadi sase, bini jalan tah-watah kecek seorang. Kita tahu dah tak ada mamai. Pas kita pun satu hari teriak ngata titik mata tak bumi. Maka ketika ni kita boleh gunalah alat-alat orang panggil anak panah malai ataupun jatuh baki. Tapi nak royak lalu dah kata apabila orang mana Allah Ta'ala terima doa untuk guru ataupun orang tok lebah ataupun orang soleh yang dia gunakan anak panah malai, orang ning sekaya teruk dah. Tuhan ambil nyawa tu teruk orang ni. Jadi siksa panah pedih belum pada nak mati tu berbulan-bulan. Ya lepas dah tu anak dia, lepas dah tu cucu dia, golek cak orang ni tak tinggal benih. Tu sebab tu nak pesan kepada folk-folk kita semua tu tak sah lah. Kadang-kadang duk main dengan babo-babo, duk main dengan orang alim-alim tak sah. Nama kan nyanyo. Makin tak habis. Sebab orang alim semua ni dia ada kakah-kakah dia, dia ada senjata-senjata dia, orang panggil senjata sulit ataupun anak panah malai. Nah pesan kepada orang duk tepi-tepi pondok tu wahai beragam dengan pondok. Dengan babo nak buat balah lu tarak ni. Nak balah dengan babo apa? Dengan fufuh duk main kalau butang nak balah nak. Babo duk mengajar atas malam, mengajar atas pokai je nak balah mula-mula nak tupai babo tupai jemaah. Lama-lama tak kena kau anda yang minta tak wakil babo tak ui nak ugat anak ia, tak ui. Balah apa? Hati kita mudah-mudah. Balah dengan babo. Apabila balah dengan apa tak kena, tok wakil lalu dak pai moja tak leh nyeludah aliyu
Tu wakil lalu dak pemoh je yang apa simbol aita yang nak murid kepada babo. Ni masalahnya hak duk berlaku di tempat-tempat kita siapa kadang-kadang tanah dia tak boleh lalu. Sekak cik batas tu masuk tanah dia hanya sekak ngap pagar tu balak siapa ambil bajak nak takik. Set sungguhlah. Sebab tu kirim taruhlah kepada orang-orang kita kalau hak dengar-dengar ni minta kita bakat-bakat fikirlah kita duduk tepi tu tepi pondok tu orang panggil ya naungi tu besar dah rahmat-rahmat tu pakai. Lepas tu ulama-ulama di Suria kata lagi mana ada pelajar-pelajar agama maka di situ rahmat-rahmat Allah Taala bertalu-talu tu di situ. Pas kita nak hamba rahmat pergi pada kita bodoh sekali lah. Deh. Orang panggil naungi pakai kayu besar tu duk meneduhkan kita keberkatan. Sebab tu leh anak jaga-jaga nak wayak kita nak bunuh orang tu nak tengok juga ni kata mu tak apa mau bunuh, tak apa bunuh dia. Dah tak leh sebab haram. Kamu dia kalau kita tak boleh, kita memperhalalkan benda yang haram. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Bermula dia dimakan itu haruh kisah dan maaf itu merengan daripada Tuhan kamu dan rahmat dengan kamu sekira-kira tiada putus akan suatu daripada keduanya. Jadi dua-dua ni mana kata kisah apabila si Zaid ia bunuh si Khalid maka boleh kedak dibunuh akan si Zaid sebab ia bunuh si Khalid? Jawab kata diperharukan oleh syarat bunuh balah. Kemudian kalau tak saya bunuh balah, orang panggil hukum tubiknya diperharukan akan dia tinggalkan bunuh balah dengan sebab dimaafkan oleh waris-waris. Maka ketika ni si Zaid tak dibunuh balah sebab dimaafkan oleh waris-waris setengah ataupun kerabat bagi si Khalid sana. Kemudian apabila dimaaf ini Tuhawi hukum yang kedua ini merengan daripada Tuhan kamu. Ini Allah Ta'ala nak mentakfif, Allah Ta'ala nak memperangi daripada seorang yang kena bunuh balah al-qatil. Apabila waris bagi maktul, waris bagi orang yang kena bunuh saat ni maaf ke dia, maaf kepada qatil seperti si Zaid, maka ketika ni makna si Zaid itu terlucuk daripada kisah ini satu hukum yang nak merengi Allah, nak mengkurang Allah, lagi pula orang panggil taksir mensyadid Allah Ta'ala terhadap yang membunuh itu. Makna Tuhan nak memperangi daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun daripada kena bunuh balah. Dan rahmat dengan kamu, Allah Ta'ala nak rahmat tu apabila seorang bunuh orang, apabila waris-waris dia tu maaf, maka Tuhan kata tak ada kena bunuh balah. Ini rahmat ni. Ini satu hukum yang Allah Ta'ala nak perangi ni. Allah Ta'ala wi rukhsah, Allah Ta'ala wi kemudahan, dan Allah Ta'ala kasih sayang tu kepada kamu sekira-kira tiada putus akan suatu daripada keduanya. Bukan terlepas belakang orang ni bunuh orang ni maka tak ada kena bunuh balah ataupun tak ada kena bayar dia. Dak kena buatlah salah satu. Ni dak lah kau bunuh orang dah, bunuh balah pun tak kena, bayar dia pun tak ada bayar dia. Ini dosa adalah pada zimmah dan pada diri seorang itu yang menanggung daripada gawa, daripada dera Allah ataupun seksa Allah Ta'ala. Kalau tah dunia ia tak kena bunuh balah ataupun dia tak bayar dia, orang ini tak terlepas daripada hukum dunia. Belum tentu lagi akhirat yang nak lepas ke tak lepas. Tapi dia buat dah salah satu daripada hak Tuhan buat, kemungkinan Allah Ta'ala wi kemaafan dia di akhirat. Di akhirat esok dia saat ini tidak kena azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab dia mengijakan salah satu daripada Allah Ta'ala waya qisas wa emo dia saat itu dimaaf, lepas tu dia bayarkan akan dia. Kalau dia kerjakan salah satu daripada hak Tuhan royak sini, maka dia terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti yang diputuh atas Yahudi dengan dikisah Nasara dan Nasara dengan dia apabila membunuh orang. Apabila bunuh orang, bukan macam ni lah. Orang Yahudi yang ada bunuh orang Islam, Kama dia bunuh orang Islam, dia tu melepaskan dia daripada kena bunuh balah.
Orang Yahudi yang bunuh orang Islam, dia kena bunuh balas. Hukum dalam Taurat, hukum dalam Quran, kena bunuh balas. Ataupun orang Nasara dia bunuh orang Islam, ataupun bunuh orang Islam, dia tak saya bayar dia. Tak boleh, dia kena bayar, dia kena bunuh. Sebab tu ada satu ketika orang Yahudi dia karut dalam Madinah, kan? Dalam Madinah. Duduk dalam Madinah sana. Ya orang zaman tu ya Islam tak ada kuat mana, tapi Nabi baru pergi duduk di dalam Madinatul Munawwarah. Kemudian Yahudi yang ada di dalam kota Madinah nama Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, 3 golongan besar-besar. Yahudi yang ada di dalam lingkungan bagi Madinah. Dah, ni 3 golongan. Kita nak ingat ni kisah ni. Sejarah lama lagi pula asal dia pecah ke situ, pecah sini. Pahlawan Yahudi yang marah kepada Nabi. Dia duduk dendam dengan Nabi. Siapa sekarang dia duduk dendam dengan orang Islam. Kemudian Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, satu ketika dia duduk lepaskan masalah reba duit bunga di dalam kota Madinah. Dia duduk jual menego besar lah Yahudi dalam kota Madinah. Satu hari orang tindak Islam pakai kelukung, pakai kelubung, katuklah mata. Orang Arab dulu, dia pakai jubah dah. Cuma kelubung yang ada. Cuba kita tengok dalam sejarah. Orang Arab asal, Arab Badawi, Arab Darat, Arab Hulu ni, ataupun Arab Jahiliyah, dia pakai jubah dah. Orang Tino. Cumanya orang Arab ni dia tak pakai kelekung, tak pakai kelubung dia. Sebab tu mari Islam nak memperjangok lagi. Apa dia? Disuruhkan, dititahkan kepada orang Islam daripada golongan para puan, suruh kelekung dan bukan kelubung. Itu hak Islam. Untuk nak memperjangok dan mempercomel. Lepas tu ada satu ketika daripada muslimah, daripada orang Islam masuk di dalam nak Madinah. Masuk dalam nak Madinah nak belikan barang. Yahudi duk jual ramalah di dalam Madinah. Lepas daripada tu, apabila orang Tina daripada orang Muslim, Muslimah daripada orang-orang Muslimin nak beli barang, Yahudi kata aku tak saya jual barang kalau mu tak pecahkan gelubung mu. Kalau mu tak pecahkan gelubung mu, aku tak akan jual barang kepada engkau, hei perempuan. Lepas tu orang Tina saat ni tak mau pecah. Nah Yahudi suruh pecah, dia tak mau pecah. Kemudian dia tunduk nak beli barang, Yahudi ambil kain kelubung saat ni tu gikat, ganah gikat di atas belakang tu. Apabila dia bangun saat ni tu, dia nampak rambut dia, nampak aurah dia. Kemudian perempuan Islam saat ni apabila Yahudi ambil rambut ni, ambil kain kelubung gikat di belakang dia, maka ketika dia bangun nampak rambut dia, nampak aurah dia. Maka perempuan Islam ini terpek, teriak, berjerit di dalam nak saat ni. Yo, dah jerit politik dah jerit. Aduh, dah jerit dah. Bagi kita jerit ke mana? Woi. Kemudian berita ni sampai kepada tentera-tentera Islam yang ada di dalam kota Madinah. Sampai berita ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Yahudi menzalimkan, mengkhianatkan daripada satu muslimah daripada orang Islam. Apabila dengar lagu ni, maka tentera-tentera Islam mari bunuhkan orang-orang Yahudi dengan sebab Yahudi itu mengkacau, mengkhianati, menzalim kepada perempuan Islam. Berat, gegar lah. Apabila tentera Islam daripada Jaisul Islam mari bunuhkan orang Yahudi, gegar. Di dalam Madinah orang panggil timbulkan peristiwa, timbulkan masalah berita, orang panggil khianat Yahudi terhadap orang Islam gini. Malam tu lepas pada tu juga Nabi pun likung kota Yahudi dengan tentera-tentera Islam, hisarkan orang Yahudi nak macam mana? Hisar. Likung. Dan likung dalam tu, nak tubik tak boleh. Tubik dibunuh. Lepas pada tu lah Fok Yahudi hatta Fok dia tubik, mai ciraca mufawadah dengan Nabi SAW, nak baik mana? Kenapa boleh buat lagu ni? Kenapa boleh kena orang Islam lagu ni? Sebab orang Islam nak buat gapo padamu? Ciraca kecek kira kemari. Ni sebab tu orang Yahudi, nah Tuhan kata kalau apabila seorang ni bunuh seorang, pasti dia kena bayar. Ni hukum Islam di dalam dunia. Ataupun dia tak sih bayar, dia kena bunuh balas. Dua perkara ni tak lepas. Emo kena bunuh balas, emo dia kena bayar. Tapi nak pergi lepas ke dua kena bunuh balas pun lepas, ataupun terbayar pun terlepas, lucu belaka.
ini tak lepas daripada hukum syarak. Makna orang ni kena tanggung dosa yang dia bunuhkan seorang di dalam dunia. Akhirat belum tentu lagi supaya orang berzina. Kita buat misal orang zina. Orang zina tu ada dua hukum. Yang pertama, orang berzina, orang muhsin ataupun muhsan ataupun muhsanat. Muhsanat ataupun muhsan muhsanah. Orang jatuh yang biasa kecak roti dah dengan nikah yang sahih, ataupun orang tina yang pernah nikah yang sahih kecak roti dengan sebab nikah dah nikah yang sahih, kemudian dia jatuh zina lagi, lagu mana hukum? Lepas tu orang lelaki ataupun para puan hak yang berzina, para puan yang berzina, laki-laki yang berzina yang tak pernah berlaki, tak pernah bini, hak ni apakah hukum? Ya tu baik dua hukum. Kalau lelaki yang tak pernah nikah, tak pernah berkahwin, tak pernah kecak rasa roti yang sahih di dalam nikah, ataupun perempuan itu tak pernah nikah lagi, orang ni dia kena godeh 100 roti. Hak Tuhan kata az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bermula orang tina yang zina dan perempuan yang zina, lelaki yang zina yang tak pernah kecak roti yang sahih lagi, yang tak pernah nikah lagi, maka Allah Ta'ala kata fajlidu kulla wahidin minhuma, maka hendak pukullah oleh kamu hai orang Islam, kerajaan Islam, akan tiap-tiap satu daripada mereka kedua mi'ata jaldah, akan 100 roti. Apa mi'ata jaldah? 100 roti kena rapak dengan kulit. Pak, makna roti kena makan kulit. Kalau dia pergi lapik dengan batal, lapik dengan lembek, tak sah pada pukulan. Syarat roti 100 roti itu kena roti rapak lepiah, sebab dia panggil mi'ata jaldah. Nah, kainah 100 rotan, 100 roti, orang panggil pesim berkulit ke mana? Yakni kena godeh, kena kena dengan kulit, makan dengan kulit. Kalau seorang yang kena pukul tu pergi lapik lembek, lapik kain, makna kata kena pukul semula. Pukul mik dia tekak, puak. Roti dah besar ibu kaki, puak, puak, dia selok. Berarti lah. Nanti godeh hari lah, ataupun insyaAllah. Kalau habis kecak roti dah sepuluh bujel, ya besok kecak dah roti yang sahih, besok belaki. Orang jatuh pun besok bining, kamar dia pergi bujel. Maka ketika ni bukan godeh tak, kena godeh siapa mati. Godeh tak? Yakni kena pergi tagawak, pergi gali lubang, cabai pak, biskat pinggir, duduk situ, lepas tu orang lalu kau tu pakak pukul, 3 utis orang. Lalu pak, piah, kena kepala, darah mencicah. Maka darah ngecik tu dosa yang lurus sikit. Orang mana punga tak kena, orang itulah tanggung dosa ya. Sebab tu di dalam kerajaan Islam, di dalam hukum Islam, orang ni kena pergi pukul 3 utis, kena kepala, ngecik darah. Buak, darah tu becah. Dosa yang gugus sikit. Orang ni punga piah, kena kepala dengan darah macam cah tu baik. Dosa yang gugus sikit. Orang mana pukul tak kena, orang itulah tanggung dosa yang berzina. Siapa mati tu siapa mati. Hak tu siapa mati. Dek, makna tak lepas daripada kedua. Faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim. Maka barang siapa sengaja dengan kisah, sengaja tak mau bunuh balas weh. Tak mau kawin anak orang gedebek, kawin anak nayuk, kawin tak kena bunuh balas, bayar apa tak mau. Gitu. Maka barang siapa sengaja dengan kisah tak mau kena bunuh balas, kemudian daripada dimaki itu maaf, kalau dia sengaja tak si kena bunuh balas, tapi yang dimaki itu dimaaf, falahu 'adzabun alim. Dia tak apa tak ada kena bunuh balas, kawin anak nayuk, kawin anak menteri, kawin anak mana puak dan apa masalah. Maka dimaaf dengan sebab dia saat itu sengaja tak mau kena bunuh balas. Lepas tu orang ni, maka gapo dia kata falahu 'adzabun alim, maka bagi seorang ni azab yang sangat sakit pada akhirat. Azab yang sangat-sangat sakit pada akhirat dengan neraka
ataupun pada dunia nah dengan bunuh bala. Nah tu orang panggil bagi dia kalau orang tak maaf, makna dia tu kena bunuh bala. Kalau dia tak ada kena bunuh bala sakit di dunia, dia kena azab Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Sekat tu kan mereka kata wallahu alam dah. Mana kata kena bunuh bala, nak lari tak boleh, tak saya nak bunuh bala. Mana kata mereka maaf pada kita tapi kena bayar, dia bayarkan kesalahan sebab kita bunuh seorang itu. Tu mana kata hukum kisah tu baiknya bunuh saat itu dengan sengelai ataupun bunuh tu dengan tersalah ataupun syibih tersalah. 3 golongan daripada perbunuhan. Yang pertama bunuh dengan sengelai. Semata-mata kita bunuh dengan sengelai. Sengaja kita nak bunuh. Itu kena bunuh balas balik. Orang yang bunuh kena bunuh balas. Tapi dia tu kena bayar dia. Ataupun bunuh di atas jalan salah, dia tak ada sengelai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah maklumlah syarat sah jemaah itu berjamaah dan sekurang-kurangnya kurang jemaah di dalam jemaah ni 40 orang yang kamil. Muka 22 tengah tu. Tengok. Hari ni Jumaat dah ni. Dan telah maklumlah, yakni telah latahlah, telah masyhurlah syarat. Syarat ni satu perkara yang berkaitan, dia bukan daripada jemaat tapi syarat nak sah jemaat. Apa ni ya? Ya syarat satu perkara yang terhenti nak sah semaya tapi dia bukan daripada hakikat semaya. Ia bukan diri semaya, ia bukan mahiyah semaya. Ada pun sebut kata rukun semaya, dia tu daripada hakikat semaya, daripada diri semaya, daripada mahiyah semaya. Kita nak misal gana. Kita royak bahasa Jawi lah mudah. Syarat semaya, misalnya kita kata supaya mi'at semaya. Mi'at semaya syarat satu perkara yang berkaitan, berhubung kait dengan nak sah semaya. Maka syarat ini bukan semaya. Mana asmaya ni kena semaya dah kan? Tak. Supaya hadap kiblat. Hadap kiblat ni kena pada diri semaya dah. Tak. Satu syarat yang berhubung kait. Nak sah semaya kena hadap kau ni. Kalau menghadap hulu, menghadap hilir, hadap hulu, hadap naik, maya mu tak sah. Sebab apa? Syarat nak sah kena hadap kiblat. Maka kiblat ini satu perkara yang berhubung kait dengan semaya. Nak sah semaya kena ada dia, tapi dia falaisa minha, dia bukan daripada hakikat semaya, bukan juzuk semaya. Tapi nak sah semaya kena hubung kait dengan kata dia saat itu kena ke hadap pada kiblat. Deh, ini orang panggil syarat. Faham ni? Syarat ni supaya kita kata ai dengan jebur ni, ai dengan jebur ni hak tulah ke hak lain-lain. Jebur lain pasti ai duk dalam syarat bagi nampak berjebur ni sepenuh, kena ai dalam. Kalau kita tengok jebur tak ada ai, tak sepenuh jebur, tak ada ai sikit apa. Tapi makna kata ai dengan jebur ni, ai lain ke ai tu dengan jebur tu benda tulah. Jawab kata ai dengan jebur ni benda lain. Tapi syarat bagi nak sepenuh jebur, nak sedap tengok kena air penuh dalam. Supaya tu syarat bagi nak sah semaya hadap kiblat, tudung aurat. Maka tudung aurat tu hakikat semaya dah. Diri semaya hadap. Tapi nak sah semaya kena bergantung dengan dia, kena bertamak dengan dia, kena hubung kait dengan dia, baru nak sah semaya. Tapi dia bukan hakikat semaya. Adapun kali kita kira rukun, mana takbir, Allahu Akbar. Ni Allahu Akbar ni ruknun min arkanis salat. Dia rukun semaya dan dia satu juz semaya. Dia kena pada hakikat semaya. Makna semaya, dia tu semaya dah. Tu faham. Ni takbir Allahu Akbar. Diri takbir serta niat. Niat tu dikata humbi semaya. Dan takbir kena pada juzuk semaya, hakikat semaya. Dia tu juzuk semaya, dia tu kena pada hakikat mahiyah semaya. Supaya baca Fatihah. Adapun kita ambil air wudu, kita ambil air semaya, hak ni bukan semaya.
bukan diri semaya. Hadap kiblat bukan diri semaya, tapi nak sah semaya terhenti bergantung dengan dia baru nak sah semaya. Supaya ni Jumaat ni masalah Jumaat dengan molek. Ni hak kita dah buat dah ni. Dan telah maklum dan pula telah maklum katanya imam kitanya, ia katakan dan telah maklum syarat sah Jumaat itu berjamaah, kena semaya Jumaat. Jumaat kena Jumaat. Kalau tak Jumaat tak sah Jumaat. Adapun semaya fardu tak Jumaat pun tak apa, semaya sore pun sah, tapi pahala dia kurang. Kita semaya sore wa zuhur atau puasa kaya usalli fardal asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala maya munfarid. Maya sore dia sah kedak semaya Jumaat kita dengan keadaan kita munfarid, seorang diri boleh sah, tapi nak sempurna pahala Jumaat maka tak dapat pahala Jumaat, tapi semaya tu sah. Dah. Kerana pada semaya Jumaat tidak disyaratkan berjemaah, tapi kalau semaya fardu tak disyaratkan berjemaah. Tak jemaah pun sah. Tak, kalau jemaah boleh pahala 27. Kalau tak jemaah tak boleh pahala 27, boleh pahala sah kalau dia khusyuk. Tapi pada semaya fardu 5 waktu sehari semalam tidak disyarat berjemaah, tapi pada Jumaat syarat berjemaah. Kita ayat dah gitu, takbir ke nah takbir. Takbir kena niat masuk mengikut imam dalam ra akbar tu. Misalnya tadi maya saja aku semaya fardu Jumaat mengikut imam kena duduk dalam ra akbar, jangan luar tu. Kalau takbir Allahu Akbar mengikut imam di dalam ra, luar ra akbar, maya Jumaat kita tak sah. Sama ada tu imam sama ada makmum pemalah. Bagi baik ni payah gak ni, tapi orang pai kadang-kadang kita bermudah-mudah kan pun semaya tak jadi po, tak ada seru po, tak ada wasa sedak, tak ada wasa zong, tak ada wasa manis. Kita buat tu orang panggil tak reti. Maya maat lagi buat apa? Dengan molek ni. Royak 2 kali dah ni. Banyak kali dah royak baru ni pun royak dah. Kita takbir tadi, kalau kita tak imi, syarat kata aku imi duduk dalam ra akbar, duduk dalam Allah, pasuk di ra akbar. Jangan kata Allahu Akbar di luar ra akbar itu aku terimi. Adapun kalau Jumaat ataupun semaya fardu sah, kita semaya Allahu Akbar maya fardu. Boh mai sampai kerak baca patut aku lupa niat terimi, aku imi. Sah, makmum sah kita sah. Tapi pada Jumaat kalau kita kata Allahu Akbar, lupa dah niat terima, baca patut sub, tak ada niat terima, maka semaya kita batal, semaya makmum pun batal sebab kita terima. Kalau makmum batal ya sore ya, dia tak ada niat takut mengikut terima dalam ra akbar, dalam lafaz Allahu Akbar, maka semaya bagi makmum tak sah. Kerana syarat pada Jumaat nak sah kena berjemaah. Tengok jemaah yang mana dan sekurang-kurangnya kurang jemaah 40 orang yang kamil, 40 orang yang sempurna. Ni 40 orang ni dia tubik 2 perkataan. Kita tengok lagi kitab safsah dalam kitab Raudhatul Talibin bagi Imam Nawawi, ataupun dalam syarah Majmu' bagi Imam Nawawi, syarah Muhazzab dia kata perkataan Imam Syafi'i, ia kata asahul qaulai, ni salah satu ni perkataan ni. Asahul qaulai minal Imam Syafi'i, perkataan yang sebetul-betul daripada Imam Syafi'i tu baik 2 perkataan. Ni misalnya kita ambil satu perkataan daripada Imam Syafi'i. Syarat nak sah Jumaat dalam Jumaat 40 orang, yakni 40 orang, yakni sekali terime serta terime dah ni 40 orang. Makmum 39 campur masuk terime sore jadi 40. Ni perkataan yang pertama. Dan perkataan yang kedua daripada sesahih daripada perkataan Imam Syafi'i, yakni 41. Makna makmum 40 masuk terime jadi 41. Ini perkataan yang kedua daripada perkataan yang sah. Ikutlah ambil 40 ataupun 41.
Patu ketika kita makmum tak cukup, ia tubik pada 15 perkataan setengah kata tak imam dengan makmum boleh buat jemaah dah. Kata setengah tak imam seorang makmum 2 orang boleh buat jemaah dah. Kata setengah tak imam seorang makmum tak 8 orang, 9 orang campur tak boleh dah. Kata setengahnya daripada perkataan bagi Imam Malik 12 orang, makmum di sebelah orang, tu imam saat ni tu sorry, jadi 12. Boleh buat tanggung di atas perkataan yang qadim daripada Imam Syafi'i, 12 orang boleh buat Jumaat. Ini perkataan yang lama tu. Kata yang lama, tapi perkataan lama perkataan mana? Yakni perkataan sebelum Imam Syafi'i kita hijrah pergi kepada Mesir. Perkataan yang keluar Imam Syafi'i duduk di Baghdad. Perkataan Imam Syafi'i duduk di Iraq. Perkataan yang keluar di situ dia panggil Al-Qaulul Qadim. Perkataan yang lama bagi Imam Syafi'i kata 12 orang boleh buat Jumaat. Satu hari apabila Imam Syafi'i kita berhijrah daripada Baghdad daripada Iraq, mari duduk Mesir, ngaji Mesir. Jadi mufti di Mesir. Ketika ni ia tubik perkataan yang baru, perkataan etika tu panggil Al-Qaulul Jadid. Perkataan yang baru bagi Imam Syafi'i selepas daripada ia hijrah daripada Iraq mari kepada Mesir. Dulu Imam Syafi'i pernah kata jemaah saat ni 12 orang. Jemaah pada Jumaat 12 orang sah lah. Apabila ia mai duduk Mesir, ia rujuk, ia tolak perkataan itu, ia kata baru, yakni jemaah syarat nak sah jemaah kena jemaah tu 40 orang ataupun 41. Ini perkataan mana? Al-Qaulul Jadid. Perkataan yang baru bagi Imam Syafi'i. 40 orang ingat molek tu. Pakar kawi ni tak buat jemaah, tak boleh nak jemaah macam-macam dah. Macam-macam takutlah tu imej dia pun takut masjid, takut nak igak, takut nak kurung cancel deh. Tak buat jemaah pun beramal lah baru ni riuh. Tengah-tengah tu imej hak lawai kulit tan ma yelah demo nak kata kana kata nak igak boh lah. Belalah cabut tu imej ke cabut tak apa dah weh. Kulit tan ni baru nu kok kedai kok tu mai eh. Siapa tak batas sejik lain tak mai pakat mai sini. Sejak kalau tak mayat, pas di kedai mayat, timnya tak belag dia kita nak mayat. Demo tak mus mayat. Pas tu dia kuda, dia mayat mak. Kaca-kaca nak cabut. Nah, mertabak timnya nak wear timnya jadi timnya. Pas bisa takut, takut saya ke pengkat ya, saya ke ya, tak gi mayat timnya dengin pun. Takut cabut timnya ya. Pas tengah-tengah kok dia, aku belah dia mau cabut thumbnail aku daripada ke image asal aku jangan duk kupu dengan Allah jangan aku duk lupa Tuhan sudah dia mau cabut thumbnail ke image cabut mai. Ada guys maya gitu tak ada duk cabut juga weh. Tak ada cabut juga, tak ada cabut boleh, tak ada cabut boleh. Lepas tu pakak mai semaya tempat dia tu ramah penuh cik siapa latah sutup maya. Sebab nak dia lain pakak tak ada semaya jemaah. Lepas tu umur-umur pun tak nak jemaah kau ni. Tak punya apa hamba tahu nak buat kan. Masa tu nah, ampa tu mai surat. Masa Covid nah tu. Ni nak yak tu bala uji pokok kita tengok tu hendak teh imam muda kata memberi email dah. Memberi email dengan tu tu bukan email lagi belum diuji bukan email. Mari Covid mak sejak tak tu baik. Terawih tak ada duk gaji tapi tanya bila ni sejid nak buka terawih tak lewat fok tanya nak hari terawih ni fok hak tanya terawih tak ada hari terawih tapi fok tak tanya senyap fok tu hari hak fok tanya tu bila tak email ni dah nak buka sejid kita sok puas cekak tak ada boleh terawih ni tanya dia lepas tu baru ni ya katuk nah ampu tu surat so katuk ponok belaka katuk ponok nah tak wi budak dah ponok nah tak wi dah ponok klik laka tu akhir pun tengah kocok anyok ni pondok setengah tu kocok anyok siapa budak tak ada siapa sekali apa dah nah so sekali jadi kerak sen dengan covid baru ni setengah pondok tu tak ada budak lah sebab klik tika covid tu klik pakai klik jadi kemeroh buat apa pula setahun. Lepas tu hak tok guru tak ada tu klik. Nah, nampak tu tak boleh buka lagi. Lepas tu kita tu buka juga.
Oyak pun ni mai buat sejik terus sejik semua mai buat sejik. Akak mai 10 orang siapa penuh. Bawa penuh tu puak-puak semua tanya tu bapa cocok ke wak sing. Tanya bapa cocok tak ke wak sing. Bapa tu pocok yak budak pas anak pocok halu dah. Pas mana ketah pocok lupa tahu tak mana. Puak-puak semua tanya kita pocok wak sing tak ke bapa ni nak buka pondok nak pocok wak sing. Tak pocok wak sing tak boleh buka pondok lah. Lepas tu duduk mari puak semua nak masuk le pondok penuh. Orang duk mai bomo pun penuh. Cuik le pondok. Le luar kata penuh ham kau. Nah, tulis tu. Deh. Puak semua mai tu nak masuk le pondok. Lepas tu kaki jawab anak masuk boleh tapi masuk kaki dua takut tubik kaki satu. Kaki tu. Nah, masuk. Tak ada masuk pasuk. Lepas tu dah kita buka pondok tengah pondok ni tak ada orang buka, tak berani nak ada pondok apa itu bapa pun takut, tak berani nak buka, takut kena kat tua, kena gapo, bapa tak berani buka. Lepas tu kerasa daripada situ tu sampai sekarang pondok di Kemerau tengah-tengah. Pas masa tu demo tak ada buka, kita buka 9 bulan dah. 9 bulan kita duk mengajar sikit banyak mengajar pada kita boleh buat. Lepas tu kalau demo nak masuk pocok, masuk pocok tak apa. Tapi kita nak ayat tafuk kita tak ada khawi. Kalau demo pocok boleh tapi syarat kita nak demo tulis. Demo tulis kata budak kita kalau pocok kita sakit ataupun tangi jadi koleh, tangi tak lakit, demo jangan jawab kena. Demo kena tulis lai aksong wi kita. Pagi kita nak lai sup yo agama tengok. Masuk mau nak kita boleh, nak pocok boleh syarat kita nak lai sup lepas tu demo kena tulis. Tak ada berani masuk kok. Kita nak cedek lakan kita deh. Ni kita turut demo semata turut putar tulis teruk gawe. Dah teruk gak, mai teruk putar tulis teruk gak. Ikut demo peradak-kadak teruk gak. Dah kita kena tengok juga dah. Ni masalah jemaah dia hari ni. Kita kena jaga dah. Orang yang kami yakni orang yang akil balik. Apa makna kata 40 orang ni yang kami yakni orang yang akil. Makna orang yang berakal. Balik. Apa balik? Umur cukup 15. 15 taitan. Ataupun tak sampai 15. Dia mimpi. Dia ahlam. Dia mimpi. Tu boleh lakar tu. Makna kata makmum hak mari semaya jemaah 40 orang ni. Emu kita kata orang yang berakal. Dia bukan orang gila. Dia bukan orang bodoh. Lagi pula dia tu balik mana umur dia sampai 15 tahun cukup 15 sempurna. Dia bukan kanak-kanak yang tak memayit. Ni syarat bagi makmum hak nak jemaah ataupun jemaah dalam jemaah ni dia kena orang yang balik, yang akil dan balik. Lagi pula merdeka. Orang ni bukan kunik orang, bukan hamba orang. Makna 3 syarat. Syarat pertama yang kami makmum nak semaya jemaah, nak buat jemaah ni makna dia tu kena berakal, bukan bodoh, bukan gila. Dan dia tu balik mana umur dia tu sampai 15 ataupun tak sampai 15, 13 yang mimpi dah. Syarat yang 3 dia saling merdeka, bukan hamba orang, bukan gunik orang. Yang keempat syarat hak ni jemaah makmum yang nak semaya jemaah kali ngata imi 40 orang ni mustautin. Apa mustautin? Yakni orang yang tetap situlah lah mana aku mati hidup, aku duduk situ. Supaya orang duduk jabat ni. Aku kalau sakit, kalau sakit lah mana, kalau lagu mana, dia sakit kuat ke tak kuat. Lagu aku nak mati sini. Aku nak mati kapun jabat ni. Lalah mana aku nak mati sini. Ni orang panggil mustautin. Apa farak di antara mustautin dengan mukim? Lain tau. Orang bermukim, dia tak tentu kadang-kadang mukim 3 hari, mukim 10 hari, mukim setahun, mukim 2 tahun. Tapi dia tak kalau kahwin ni sakit, kahwin nak kelik mah kahwin. Ni orang panggil orang bermukim supaya tok pakai duk pondok, supaya pelajar sekolah duk mau sekolah, duk setahun, 2 tahun, kadang-kadang pelajar pondok duk 10 tahun. Tapi dia tak kahwin nak kelik duk rumah. Kahwin sakit, kahwin nak rumah, kahwin alim, kahwin nak kelik duk rumah, tak ada nak mati pondok.
Orang ni tak boleh berikan nama mustautin dan orang ni tak dibilangkan jemaah dengan dia. Supaya tu pakai duk ponok 10 tahun. Duk ponok 5 tahun. Ahli kampung di situ tu boleh panggil ke tak tok pakai tu ahli jemaah. Tak boleh panggil ahli jemaah dan tak dikirakan jemaah dengan pelajar-pelajar pondok kerana dia itu bukan mustautin kadang bermukim duduk situ sama tara dia nak ngaji. Apa pondok-pondok semua nak buat jemaah dengan tok akhir tak boleh. Tapi kalau buat tu buat gitu yalah, tapi orang panggil syarat bagi sah jemaah tu terluput mustautin. Dia tak akidah, tak bodoh, tak gila. Dia tu umur 15 dah. Dia tu merdeka tapi syarat sah lagi tak cukup syarat yang keempat. Dia tidak mustautin. Dia tu bukan orang yang tetap di situ. Ingat mulai tu. Supaya orang ni ya bini mai duk kampung kita tanya ya, mu nak mati sini tak? Kawan ada sakit gigi, kawan nak klik rumah kawan kau nak tak ada nak mati jabat. Orang tu tak boleh kira ahli jemaah dengan dia tu. Tak boleh kira jemaah dengan dia sebab apa? Dia tak ada mustautin di situ. Syarat bagi orang nak jadi jemaah, nak panggil ahli jemaah, syarat dia mati hidup dia nak mati situ. Mau bini dia tu, kalau dia bini orang jabat dia nak mati jabat. Kalau dia bini nasta dia nak mati nasta, mau klik dah kau ni, klik star zero orang tua ya, tapi nak mati sana. Ni orang panggil ahli mustautin, tapung jika kata mustautin itu dinama kata ahli jum'ati. Boleh bilang Jumaat dengan dia. Tapi kalau kita kata qura muttasilah, kampung-kampung yang berhubung nak bagi hak tu bila Jumaat pada satu kampung ni masalah yang besar juga dah. Satu kampung buat 2 Jumaat, satu kampung buat 2 masjid, tak apa-apa 3 masjid. Hak ni kena kira. Tengah-tengah tu jadi dah. Tapi kalau kita di Suria, jadi nak beza kampung tak boleh. Dia panggil qura muttasilah, kampung yang berhubung tak tahu mana kai. Sebab tu Syekh Said Ramadan Buti, Dr. As-Said Muhammad Said Ramadan Buti, masa kita duduk sana, kita duduk main maak dengan dia duduk belakang. Hak mati syahid dalam sejik nak berdih nak bang. Atau Dr. Muhammad Said panggil Dr. apa? Asy-Syahid Muhammad Said Ramadan Buti. Umur kita dekat umur ya sejik bawah pok kita duduk atas. Pas hari Jumaat ni dia buat gana. Dia kena qura muttasilah, yakni kampung yang berhubung, tak nak buat kek tak boleh. Pas dia buat gana sudah semaya Jumaat siap, ia iringkan dengan zuhur. Sunat iring dengan zuhur. Tu ulama besar-besar aja ni. Daripada Syekh Buti, daripada Syekh Wahbah Zuhaili karya kita kan. Karya kita Al-Fiqhul Islam wa Adillatu Tafsir Munir, lagi pula Tafsir Wazib, kitab besar-besar tu. Fok ni dia buat ke apa? Dia buat Jumaat, lepas pada tu iring dengan zuhur. Sebab kata setengah sah, kata setengah tak sah. Dalam satu kampung pergi beripung 2 Jumaat, beripung 2 masjid. Kata setengah sah, kata setengah tak sah. Hak mana jatuh dulu, hak mana jatuh dia. Kadang-kadang kita tak tahu hak mana jatuh dulu, jatuh dia. Dia kira dia Assalamualaikum ta'imir. Apa payah? Pakai iring dengan zuhur selalu. Lepas ni syarat bagi nak sah Jumaat 4 perkara. Yang pertama, orang yang akil bukan bodoh, bukan gila. Syarat yang kedua, umur cukup 15. Syarat yang 3, orang ni merdeka. Syarat yang 4, nak bila Jumaat dengan dia kena mustautin, mati hidup nak mati situ. Lagi disyaratkan pula 40 orang yang sah sembahyang dirinya. Diri bagi 40 tu sah kena sembahyang diri. Maknanya sembahyang dia takbir Allahu Akbar dengan takbir dia. Kalau takbir baik ni tak asal ni. Allah. Right. Tak bunyi untuk diri sebab orang panggil setiap kelimah daripada rukun, daripada takbir Allah Akbar yang rukun, dia kena yusmi' nafsahu. Dia kena mendengarkan akan diri min hurufit takbir, daripada huruf-huruf takbir nak masuk leling aja. Allahu Akbar. Kena bunyi bila kalau buat Allah tak sah. Kena ingat tu. Orang yang sah dirinya, sah semaya diri mana nak? Ya takbir nak bunyi bila Allahu Akbar. Lalu punya be masuk leling sute harfan bi harfin, kalimatan bi kalimatin min hurufit takbir. Kena tu be kena dengarkan dia. Dia mulai tepi tu oleh dengarlah Allahu Akbar.
Orang tepi pun dengar betul-betul. Ya sendiri itu mendengarkan diri sendiri. Lepas kita takbir, Allah. Senyap. Akbar senyap. Ataupun akbar. Allah tak bunyi. Maka takbir yang ketika ni tak sah. Tu orang semaya sah, semaya diri tu. Deh. Ataupun baca Fatihah tak kenal. Ni orang panggil tak sah juga semaya diri tu. Baca Fatihah, orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Deh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak apa lagi bahasa Arab lagi. Faham mana you baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya tak reti tak apa lagi. Kalau kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak ada sedih. Ni ya jadinya akan dikau lah berhala aku semua. Akan dikau lah berhala aku minta tolong. Honanya kalau kita ngaji lanahu dia panggil domiru faslin, domir yang menceraikan daripada amil. Iya, kena sedih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena sedih. Pagi kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia tak kerti makna tu iya tu dalam kita anak kata nak. Di dalam kita anak tu talim kata orang baca iya tak ada sedih. Ya kata nak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikalah berhala mana as-salam. Akan dikalah berhala aku semua. Akan dikalah engkau sani aku minta tolong. Lepas tu kalau dia reti dia baca juga buat main-main, maka kufurlah ia. Kena beringat tu bagi orang yang baca tu. Kena sah semai diri. Maka jika ada di dalam 40 orang itu yang tiada sah sembahyangnya, seperti ada setengahnya tiada tahu membaca Fatihah. Tak reti baca Fatihah. Tak boleh dah. Tak kira tu jemaah dengan dia. Ada ke orang tak reti baca Fatihah, kita ajak bismillah, boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Alham tak boleh baca. Supaya orang baru masuk Melayu. Ataupun orang baru masuk Islam. Mu'allah nak baca Fatihah tak boleh. Lepas tu nak buat lagu nak bilai gedak jemaah tak bilai. Sebab nak baca Fatihah tak boleh. Tapi semaya ya boleh tak? Boleh semaya. Kira tak sah tak sah. Lepas nak baca Fatihah tak mana? Lepas kena diri qada Fatihah tu. Nak baca Fatihah tak mana? Bismillah qada tu boleh kaca-kaca. Nak baca Alhamdulillah baca tak ada. Kita tak Alhamdulillah tak ada baca. Ar-Rahman baca tak ada. Lepas tu nak buat lagu nak semaya syarat. Semaya ya kira disah. Tapi nak bila jemaah dengan dia tak boleh. Kerana apa? Kerana dia baca Fatihah tak mana. Tapi sah nak semaya. Ya duk pada anak. Ulama tu nak baca bahasa Arab tak boleh. Baca bahasa Sieh. Tak boleh bahasa Sieh. Baca bahasa Melayu. Ambil makna daripada Fatihah bahasa Melayu. Bahasa Melayu nak bismillah dengan nama Allah yang amat pemurah, lagi amat pengasih. Baca ke tu? Kalau orang nak baca Arab tak pandai, dia terjemah pada bahasa Melayu ataupun dia terjemah pada bahasa Sieh, tapi syarat dia kena tak erti semua. Lepas tu bahasa Sieh pun tak erti bahasa Melayu tak? Ya diri sekadar panjang Fatihah tu. Duduk dia saja. Pada zikir, sama zikir subhanallah, 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 subhanallah. Baca Fatihah 8 minit. Kita tak boleh seminit. Subhanallah, subhanallah. Tak boleh. La ilaha illallah, la ilaha. Ganti daripada Fatihah. Tapi dengan dia, boleh ke tak kita nak bila Jumaat? Jawab kata tak boleh. Kita nak bila Jumaat dengan dia. Dah. Sekak tu dulu kami kata wallahu a'lam dah. Kata amma minta sekadar ni berapa dah? Amma dah kerja sikit. Hari ni insya-Allah kita sambung minggu depan ni pula. Insya-Allah dah amma minta banyak ni dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah kita pada jalan kebaikan dan jalan kebajikan. Amma minta banyak ni dulu hari ni. Ada uzur sikit dan pula ada kerja sikit dah ke rumah tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا عندك على الدرجات، وتبلغنا الصلايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب. اللهم طول عمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في والدنيا والآخرة. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.